السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung perbahasan kita daripada 77 cabang iman oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala, yang merupakan ringkasan kepada Syu'abul Iman oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Malam ni insya-Allah kita akan membahaskan cabang iman yang ke-19. Cabang iman yang ke-19 ni ialah pada muka surat yang ke-33, iaitu berkenaan dengan mengagungkan Al-Quranul Majid dengan cara mempelajari dan mengajarkannya, menjaga segala batasan dan hukumnya, mengetahui halal dan haramnya, memuliakan ahli dan para penghafaznya, menjadikannya syiar dan membangkitkan rasa untuk menangis pada janji baik dan buruk Allah Azza wa Jalla. Tajuk dia ni agak panjang. Maknanya dalam tajuk tu kita boleh tengok bukan hanya satu poin yang nak disampaikan oleh penyusun kepada kitab kita ni, tapi ada beberapa poin yang nak disampaikan. Kalau kita boleh bahagikan, dia sebut yang pertama, mengagungkan Al-Quranul Majid. Itu yang pertama. Yang kedua, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu. Yang ketiga, menjaga batas dan hukumnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengetahui halal dan haramnya. Yang kelima, memuliakan ahli dan para penghafaznya. Dan yang keenam, menjadikannya syiar. Yang ketujuh, membangkitkan rasa untuk menangis pada janji baik dan buruk Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk cabang iman yang ke-19 ni, dia sebenarnya ada beberapa cabang-cabang kecil yang kita boleh pecahkan untuk kita tengok apa yang ingin dimaksudkan oleh penyusun kepada kitab kita ni. Pertama, sebelum pada kita masuk panjang lebar untuk kita bahas, bila mana kita sentuh cabang iman yang ke-19 ni, antara benda yang saya nak sebut dulu sebelum daripada benda-benda lain ialah pada poin yang disebutkan oleh penulis ataupun penyusun buku ni, iaitu memuliakan ahli dan para penghafaznya, merujuk kepada memuliakan Al-Quran. Ahlul Quran wa huffazuhum, ahli Quran dan para penghafaz Al-Quran, ialah bukan hanya merujuk kepada orang yang hafal Al-Quran sahaja, tapi bila mana digunakan perkataan ahli, ianya merujuk kepada orang yang bergelumang untuk memahami ayat-ayat, untuk melihat apa maksud daripada ayat-ayat tu, ataupun kita sebut sebagai ulama, ataupun kita sebut sebagai orang alim. Bila mana sebut tentang benda ni,
ada benda yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan isu yang berlaku sehari ini baru. Iaitu ada satu orang penceramah, juga ustaz, bahkan mungkin dipanggil dengan tuan guru kerana dia mengajar di satu pondok, telah membuat satu kenyataan melalui kuliah dia dan mengeluarkan perkataan yang kurang baik, menyebutkan tentang almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala. Dia punya ucapan dia tu sudah mulai tersebar, sudah mulai panas di media sosial, Facebook ke, TikTok ke, apa ke. Satu orang ni yang kita tahu itu bukan kali pertama dia menyampaikan perkataan-perkataan seperti itu ataupun kenyataan seperti itu. Cuma kenyataan yang dia sebut pada kali ini saya rasa tak patut dan sudah melebih. Bila mana dia sentuh tentang Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Pertama kita tahu Dr. Yusuf Al-Qaradawi ialah satu orang tokoh yang ada jasa pada umat ni. Dia pun dah wafat, dah meninggal, dan kita di Perlis ni buat salat ghaib khusus bila mana beliau meninggal. Bahkan kalau kita tengok ada siaran langsung salat ghaib khusus juga untuk beliau daripada Masjidil Haram. Ada buat. Bahkan di negara kita ni dia pernah dapat satu anugerah, iaitu tokoh Ma'al Hijrah pada tahun 2009. Dia dapat. Dia satu orang yang alim, menulis banyak tulisan, terkenal tulisan-tulisan dia. Satu orang yang banyak memberi fatwa yang memberikan jalan keluar kepada orang Islam, bukan hanya di negara-negara tertentu, bahkan dunia umat Islam ni melihat pada fatwa dia. Termasuklah negara kita di Malaysia ni pun, kita ada guna fatwa-fatwa dia. Maknanya fatwa dia diambil secara direct daripada kitab dia dan dijadikan sebagai fatwa negeri. Jadi ustaz ni saya tak nak sebut nama apa, tapi dia ada pondok kawasan utara kita ni jugalah. Dia ada sebut, dia kata Yusuf Qaradawi, dia tak sebut syekh ke doktor ke, tak sebut. Dia kata ada beberapa pandangan-pandangan dia ni yang mengelirukan, pandangan-pandangan dia yang tak betul. Antara yang dia sebut, tuan-tuan boleh tengoklah video dia. Dia kata fatwa tentang perlunya mengeluarkan zakat pendapatan. Gaji, orang yang makan gaji ni kena bayar zakat. Dia pun sebut satu perkataan yang saya kira melampau. Dia kata ni sewel Yusuf Qaradawi. Dia sebut. Lepas tu dia kata apa zakat perniagaan ni apa? Ni Pol Khattab punya pandangan. Dua dia sebut. Lepas tu dia kata saya kalau dengar Yusuf Qaradawi ni kembang tengkuk. Tiga. Yang keempat dia kata buku-buku Yusuf Qaradawi ni buanglah parit. Empat. Saya tulis kata-kata dia. Itu yang dia sebut. Saya tak tahu kuliah dia bila, tapi itulah yang sampai. Dan dia yang sebut perkataan tu. Apa isu yang dia petikaikan daripada Dr. Yusuf Qaradawi? Ada 5 isu yang dia petikai. Pertama, keharusan zakat pendapatan. Yang kedua, berkenaan dengan jelatin babi, boleh ataupun tak boleh. Yang ketiga, fatwa menggugurkan janin bayi yang cacat selepas 4 bulan. Yang keempat, fatwa mendermakan organ. Kita daftar nama sebagai penderma organ. Lepas pada kita mati, kita nak bagi organ kita kepada orang yang memerlukan. Dan yang kelima ialah fatwa tentang pembahagian tauhid kepada 3. Kalau kita tengok 5 isu ni, zakat pendapatan, jelatin babi, fatwa menggugurkan janin bayi yang cacat selepas daripada 4 bulan dalam kandungan. Yang keempat, mendermakan organ selepas pada kematian. Dan yang kelima, tauhid 3 ni disebut sebelum daripada ada Dr. Yusuf Qaradawi lagi. Dan bukan dia seorang saja yang sebut, ramai juga orang lain yang sebut. Bahkan benda ni dibincang peringkat international lagi. Kalau kita tengok sekitar tahun 70-an dan 80-an lagi, isu-isu berkaitan ni. Saya nak sentuh satu-satu. Pertama, isu zakat pendapatan. Orang yang makan gaji ni, orang yang kerja kerajaan, orang yang kerja ada gaji bulan,
Dari sisi pandangan para ulama, kita tahu pendapatan yang kita dapat dengan cara macam ni dia tidak ada keharusan berzakat pada zaman-zaman awal. Dia tak ada. Sebab sistem kerja makan gaji ni dia tak ada, melainkan orang yang menternak dan juga orang yang bercucuk tanam je. Dia kena bayar beberapa persen sebagai zakat. Mal mustafad, istilah yang digunakan oleh para fuqaha ialah zakat dengan harta macam ni dipanggil mal mustafad. Apa yang kita dapat faedah, harta yang kita dapat faedah. 14 buah negeri di Malaysia, satu negeri sahaja yang tidak mengharuskan zakat pendapatan. Satu negeri, iaitu negeri Perak. Negeri Perak, dia kata zakat pendapatan ni perlu dibayar bila mana cukup haul dan cukup nisab. Haul dan nisab cukup pusingan setahun, dan cukup nisab dia mengikut had yang ditetapkan oleh negeri masing-masing. Dia panggil had kifayah dia. 14,000 ke, 15,000 ke setahun, 18,000 ke setahun, beza-beza, setiap negeri beza-beza. 13 negeri yang lain mengharuskan untuk membayar zakat, bagi zakat pendapatan apabila cukup nisab walaupun tak cukup haul. Cukup nisab, cukup bilangan dia. Dalam masa setahun tu kita dah tengok berapa bilangan dia, kita kumpul gaji setahun kita, berapa kita dapat. Lepas tu kita buang, orang kata apa, had kifayah yang kita ada pada zakat kita tu, iaitu zakat, bukan zakat, mana had kifayah ni ialah belanja kita bulanan apa semua tu kita buang, hutang-hutang kita, ada lebihan berapa, maka kita bayar. Semua negeri, 13 buah negeri kecuali Perak kena bayar. Kena bayar. Dan memang ini ialah pandangan Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitab beliau Fiqhuz Zakah. Dia tulis. Tapi pandangan ni telah dikeluarkan oleh mazhab Hambali lagi awal daripada Dr. Yusuf Qaradawi lagi. Dia berani tak nak kata sewel kepada semua Hanabilah. Dia nak kata sewel kepada semua mazhab Hambali. Satu side lagi kita boleh tengok, 13 buah negeri tak pegang mazhab Syafi'i, sebab mazhab Syafi'i ikut haul dan nisab. Yang pegang Syafi'i betul ialah Perak saja. Tapi tahukah beliau, sebab dia datang pada negeri itu. Tuan tahu dah negeri mana saya dah sebut tu, dia datang pada negeri itu. Almarhum Mufti Perak sebelum daripada ni, bukan yang sekarang, yang sebelum ni, dia antara pembayar zakat pendapatan juga. Walaupun dia bersetuju dengan fatwa yang kata zakat pendapatan itu ialah ikut haul dan nisab, tapi dia bayar. Sebab dari segi objektif, dari segi maslahah untuk orang, tuan-tuan boleh bayang, orang yang buat benda, mereka kena panah, dan hasil dia orang tidaklah seindah orang yang dapat dan makan gaji. Tapi dia orang kena buat cabutan. Tuai je kena buat cabutan zakat. Tiba-tiba orang yang duduk dalam ekor seronok dia dapat, tak kena bayar apa-apa. Memang kita tahu pandangan tidak mengharuskan, sebab dia tak ada sistem bekerja dengan kaedah makan gaji ni, dia tak ada. Tapi dari segi maqasid, nak beri kepada orang-orang miskin yang tidak senasib, sebab tak semua orang kerja kerajaan, tak semua kerja makan gaji. Sebab itulah mufti di negeri itu pun, almarhum mufti yang sebelum ni, dia buat benda tu sebab dia nak mencontohkan kepada rakyat negerinya. Ada duit lebih, bayarlah zakat. Sebab orang-orang yang kerja kerajaan ni kadang-kadang ada syubhah dalam pendapatan dia. Orang yang kerja pejabat, saya tahulah saya pun kerja pejabat juga. Kadang-kadang kita tampering awal, tapi kita keluar minum air dulu. Pukul 10 orang masuk. Patut janji dengan amanah tu nak kerja start pada pukul 8, pukul 10 baru start. Lepas pada tu rehat, pukul 1, 12.30 dah lesak hilang di mana dah. Kena masuk pukul 2, 2.30 dia bantai pukul 3 kadang-kadang. Jadi itu ialah pendapatan-pendapatan yang kita kira syubhah, dibersihkan melalui gaji tu, melalui pembayaran zakat gaji tu. Kita tahu, dan ianya khilaf. Kita tak boleh kata satu orang yang nak pegang pandangan kata harus, dia sewel. Tak boleh kata. Kita tak setuju dengan pandangan dia, kerana kita bukan orang yang makan gaji. Kita mungkin orang yang bukan kerja dengan cara macam tu, tak apa. Tapi nak kata pandangan tu sewel, masalah. Ataupun orang yang kata macam ni sewel,
masalah. Yang kedua, isu jelatin babi. Majma' Fiqh Islami yang berpengkalan di Jeddah tahun 1986 telah mengeluarkan fatwa haram menggunakan apa-apa yang keluar daripada production datang daripada babi walaupun berubah sifatnya. Itu ialah fatwa Majma' Fiqh Islami. Tapi dia ada satu lagi persidangan fiqh perubatan yang dibuat di Morocco tahun berapa saya tak ingat. Mereka menghalalkan penggunaan gelatin babi sebagai bahan perubatan. Tuan-tuan kena tahu, kapsul ubat tu mai daripada gelatin babi. Plastik tu, gelatin, dia datang ada gelatin babi. Sekarang ni dah ada gelatin daripada binatang lain. Cuma dulu-dulu kita duk makan ubat dah puluh-puluh tahun tu mungkin kita baru tahu. Sebahagiannya mungkin guna pada gelatin babi. Dan kita pun tahu pandangan itu khilaf di kalangan fuqaha. Syafi'iyah dan Hambali mengharamkannya, tak boleh. Walaupun ianya istihalah. Istihalah ni maksudnya apa? Hilang dah, zat babi tu dah hilang. Dengan sebab proses yang dibuat tu hilang bentuk babi tu, tak ada. Tak nampak apa dah pun tak boleh. Cuma di sisi Malikiyah dan Hanafiyah Al-Zahiri mereka membenarkan sebab melihat kepada maslahah, melihat kepada keperluan. Dan kita pun tahu Dr. Yusuf Qaradawi ni salah seorang anggota kepada persidangan ulama di Eropah. Kita duduk di kampung tak tahu cerita orang Eropah Islam di sana macam mana masalah yang diorang hadapi. Kita mungkin banyak pilihan. Kita hanya tengok babi hutan je tepi rumah. Kita tak perasan mana, kita tak nampak babi ni orang buat apa, duk tengok berlari tepi rumah orang tak buat apa pun. Kita tak faham situasi dan tempat orang. Cuma saya nak katanya, itu pandangan-pandangan yang diperselisihkan oleh para ulama. Hanya kerana memilih pandangan tu dan kita tak setuju, kita kata dengan kata-kata yang seperti itu, ianya ialah bukan daripada adab ikhtilaf yang baik. Kita berselisih pandangan dengan orang, jangan kita sebut perkataan macam tu. Saya pun tak tahu sebab orang yang kata benda tu kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi, hari ni dia buat seminar tentang adab di satu tempat. Dia bercakap tentang adab pula. Jadi dia satu benda yang tak tally. Yang ketiga ialah fatwa berkenaan dengan pengguguran janin yang cacat selepas 4 bulan. Sebelum 4 bulan boleh digugurkan. Sekiranya dapat nasihat daripada pakar perubatan, kalau nak proceed untuk melahirkan, dia akan beri kesan kepada ibunya, maka boleh digugurkan. Untuk lepas pada 4 bulan, lepas 120 hari ini pun ada khilaf di kalangan para ulama. Kita tahu pandangan perlis dalam bab ni boleh digugurkan sekiranya dia betul-betul memudaratkan kepada ibu yang mengandung. Maknanya bayi tu dah ada roh, tapi dia disahkan dengan teknologi perubatan ni dia cacat dalam perut. Kalau dia lahir, dia akan beri kesan kepada ibunya. Dia dah ada roh, dibolehkan untuk digugurkan. Ini pun pandangan daripada Majma' Fiqh Islami juga. Walaupun sebahagian besar fatwa-fatwa lain mengatakan cacat pun tak boleh. Cuma nak kata benda ni masih lagi dalam ruang khilaf. Isu yang ketiga, isu yang keempat ialah berkenaan dengan derma organ. Saya sebut satu-satu ni sebab mustahak untuk kita berikan clarification balik. Sebab tajuk video tu, siapa Dr. Yusuf Qaradawi, seakan-akan nak tunjuk bahaya kawan tu. Saya pun kadang-kadang pening. Dr. Yusuf Qaradawi tak kenal pun kawan ni. Dia pun dah meninggal. Nak bergaduh juga dengan orang mati. Tak padan, nak bergaduh dengan orang mati tak padan. Pertama, kawan tu tak boleh bangkit jawab balik. Yang kedua, kalau kawan tu betul, naya kita di akhirat nanti. Naya kita di akhirat nanti. Okay. Isu derma organ, boleh ataupun tidak, pun isu khilaf. Negeri yang paling awal memfatwakan boleh derma organ ialah Perlis. Paling awal. Lebih awal daripada zaman Syekh Abu Bakar Asy'ari. Awal lagi fatwa itu dikeluarkan. Melihat kepada mudarat yang berlaku. Memang khilaf di kalangan para ulama, boleh ataupun tidak kita buat postmortem. Contoh orang mati kena bunuh ke apa, postmortem tu pun ada hukum khilaf. Tapi kalau tak buat, tak tahu siapa pembunuh, tak tahu punca kematian, atas dasar mudarat yang lebih besar berbanding mudarat umum, buat postmortem. Sama jugalah dengan
organ. Sebab organ ni benda mahal. Kalau tak buat macam tu, makin banyaklah budak-budak kena colek, kena jual organ dia. Jadi orang-orang yang meninggal, dia meninggal dalam keadaan tak ada sakit yang kronik, sehat tu badan dia, dia dermakan organ dia kepada orang. Itu lebih baik dan mengurangkan berlakunya black market organ ni. Kita tak tahu. Negara kita mungkin kita tak tahu. Mungkin kita tak nampak sangat. Negara orang lain, ni budak-budak kecil ni, organ-organ yang mahal ni dibunuh. Dengan adanya sistem ni, dia akan mengurangkan berlakunya pembelian organ secara black market ni. Okay. Yang kelima, Tauhid 3. Ini pun isu yang saya rasa, isu ni lah kot yang dia geram sangat. Bukan isu yang 4 atas tu. Itu khilaf. Isu ni ya. Iaitu isu Tauhid 3. Sebab kita pun tahu dia pernah berdebat dengan satu orang tokoh juga pada isu ni. Sebab kita pun tahu dia memang mengkafirkan, pada pihak yang mengkafirkan. Cuma kita tahu Dr. Yusuf Qaradawi dalam isu ni dia melihat kepada ianya satu metod. Tauhid 3 dan sifat 20 ni metod mengenali Tuhan. Satu cara silibus belajar kamu nak kenal Tuhan macam ni. Tapi kalau kamu tak mau guna dua-dua metod ni pun, dua-dua cara ni pun, boleh kamu kenal Tuhan. Kamu mengesakan Tuhan, tidak mensyirikkannya pun boleh. Itu ialah benda yang kita boleh tengok daripada pandangan Dr. Yusuf Qaradawi. Kita membela dia, bukan kita nak kata dia itu suci pada kesalahan. Kita tahu kadang-kadang ada fatwa-fatwa dia yang sedikit kurang tepat, tapi tidak menafikan jasa dia kepada umat Islam yang besar. Banyak dia beri sumbangan kepada umat Islam. Banyak fatwa-fatwa dunia mengambil nasihat daripada dia. Jadi kita iktiraf jasa dia. Sehingga bila mana kita tak setuju dengan dia, kita tak keluarkan perkataan-perkataan macam ni. Tuan-tuan boleh tanda dalam video dia kalau tuan-tuan balik dengar apa-apa dia ni. Sewel, kepala otak, buang dalam parit, dan apa lagi dia kata? Kembang tengkuk. Buang dalam parit tu pun tak padan. Buku Dr. Yusuf Qaradawi ni ada ayat Quran. Takkan kita nak buang dalam parit? Kita tak setuju pun kita letak atas rak lagi. Kita tak buang dalam parit sebab dalam buku dia ada ayat Quran. Tuan-tuan boleh bayang. Buku yang ada ayat Quran, kita tak buang dalam parit. Orang kita ni memang sungguh beradab. Ada huruf Arab je, kita tak buang merata lah. Tuan-tuan ingat surat khabar dulu-dulu kan Jawi. Ada orang kita ni dia tak kerti baca Jawi. Dalam surat khabar tu dia ada buat iklan. Iklan brandy tapi tulis huruf Jawi. Brandy Arab tu dia tulis seteguk brandy menghilangkan lelah, tapi tulis Jawi. Dia tak kerti baca Jawi. Dia kata jangan letak merata ni ayat Quran. Padahal tu iklan Arab pun. Tapi dia tak kerti baca Jawi sebab ihtiram pada huruf-huruf Arab ni. Padahal dia tulis seteguk brandy menghilangkan dahaga. Tu bukan ayat Quran. Tapi nak kata kadang-kadang over juga. Tak pandai, belajarlah. Okay. Cuma nak katanya tak setuju dengan Dr. Qaradawi, tak apa. Dan dia pun tak pernah paksa orang Islam di dunia ni untuk setuju pada dia. Itu benda yang kita kena tahu. Dan di Malaysia ni pun ramai tokoh-tokoh yang mengambil ilmu daripadanya. Hatta kalau tengok dalam AJK Fatwa Perlis, Dr. Zaharuddin antara orang yang pergi ikut khusus dia, belajar dengan dia, khusus dengan dia. Di Malaysia ni ada tokoh-tokoh yang memang rapat dan memang pergi ambil ilmu dengan Dr. Yusuf Qaradawi. Kalau tuan-tuan tengok Al-Fadhil Ustaz Fawaz Fazil ni banyak buat posting tentang Dr. Qaradawi ni. Posting-posting dia. Dia nak terjemah yang tu, nak terjemah yang ni. Saya ingat kalau dia tengok video ni, dia kena backup Dr. Yusuf Qaradawi. Sebab teruk sangat. Sebab dia boleh pergi mana-mana geng. Kalau kita ni setakat dalam negeri ni lah, lepas tu orang pun blast keluar, orang dengar lah. Okay. Sebab dia boleh pergi. Dia boleh pergi dekat. Dan dia selalu tulis tentang usaha dia nak terjemah Dr. Yusuf Qaradawi, usaha dia nak susun tulisan Dr. Yusuf Qaradawi. Bahkan dia tak panggil Dr. Yusuf Qaradawi, dia panggil Imam Al-Qaradawi lagi. Jadi orang-orang yang rapat ni, mereka kena perjelaskan balik. Mereka kena betulkan balik kekeliruan. Sebab video tu sudah merata orang sebar. Dan saya yakin dia bukan mewakili kelakuan orang-orang yang mengaji di pondok pun. Ramai kita kenal orang-orang tutup guru pondok yang memang beradab, bagus, tutur katanya baik. Walaupun dia mendabik dada, dia style pada pondok, tapi saya yakin ada orang-orang yang belajar pondok bagus akhlak dia.
Tapi orang-orang yang macam ni boleh merosokkan komuniti orang mengaji tradisional ni secara keseluruhannya. Jadi saya nak sebut antara bab cabang iman ni yang kita nak kait dengan yang ke-19 ni, memuliakan ahli Quran. Dr. Yusuf Qaradawi, dia orang yang bergelumang dengan dalil-dalil Quran. Walaupun kita tak setuju, tapi kita kena tahu had dia. Had untuk tak setuju dan had untuk bersetuju. Jangan melampau dalam mengeji, jangan melampau juga dalam memuji. Ini benda sikit saya nak sebutlah supaya orang kata apa, masyarakat kita ni sedar. Kadang-kadang kita ni diambil kesempatan oleh sebahagian orang yang kadang-kadang over sangat, yang keluarkan kata-kata. Tapi saya rasa agak terkilat lah bila mana kata-kata tu keluar daripada orang agama, dan dia pula antara orang yang bermati-matian mempertahankan akidah. Kita tahu dalam pengajian akidah ni, apa yang tersemat dalam hati, itulah yang terlafaz pada mulut. Orang yang boleh keluar perkataan ni di hadapan public speech, bukan sembang ke kawan-kawan. Sembang kawan-kawan ni kadang-kadang kita semua ni pun tersasul keluar juga perkataan-perkataan yang orang kata petik elok, tapi dia belakang. Ni dia boleh sebut di hadapan, di meja yang mulia ni, dalam masjid, dalam tempat rumah pengajian, tempat pengajian. Dia boleh sebut, maknanya seakan-akan kita boleh agak dia punya kehidupan tu biasa cakap benda-benda macam tu. Sebab tu dia boleh keluar. Sebab orang yang tak biasa sebut benda-benda buruk ni, dia tak boleh action pretending buat. Dia tak biasa sebut. Tapi orang yang laju dia boleh sebut ni, percakapan harian dia dengan kawan-kawan dia, dia mungkin cakap dengan gaya bahasa macam tu. Jadi ini ialah benda-benda yang tak sepatutnya dalam masyarakat ada orang macam ni, ataupun orang yang macam ni menjadi tempat memberi ilmu. Orang dia tu orang yang beri ilmu. Sebab saya tengok masyarakat kita ni pun tak suka penceramah yang mulut suka mengeji ni. Walaupun atas dasar buat kelakar, tapi lama-lama orang akan perasan, orang akan rasa macam kosong, kering, kontang. Orang kata apa? Ceramah ataupun isi kuliah seperti itu. Okey, jadi cukup untuk cerita kawan tu cukup lah. Nanti kita boleh tengok apa yang akan jadi lepas pada kita jawab ni. Kita terus kepada cabang iman yang ke-19, mengagungkan Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, ada 3 ayat Al-Quran yang diletakkan sebagai sisipan untuk menjelaskan apa maksud mengagungkan Al-Quran. Ayat yang ke-21 surah Al-Hashr, Allah Ta'ala sebut, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Terjemahan dia, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau akan lihat gunung itu tunduk serta pecah belah kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ni besar, penghujung kepada surah Al-Hashr. Allah Ta'ala buat perumpamaan, sebab dia bukan betul hakiki, tapi dia perumpamaan dan nak tunjuk implikasi dan hakikat sebenar Al-Quran itu. Tuhan kata lau, sekiranya, maknanya benda tu tak jadi pun, tapi Tuhan nak sebut lau anzalna, sekiranya kami turunkan Al-Quran. Anzalna maksudnya diturun dengan penuh adat istiadat dan juga penuh pertanggungjawaban kepada pihak yang menerima Al-Quran itu. Macam kita manusia ni ialah makhluk yang menjadi sasaran untuk terima Quran. Sebab tu kita diperintah untuk baca, faham, ikut, tahu halal haramnya, tahu baik buruknya. Tuhan kata kalau letak Al-Quran ini, kalau beri Quran ni kepada gunung untuk gunung implementasi apa yang ada dalam Al-Quran tu, buat semua yang ada dalam Al-Quran tu, gunung yang besar tu akan pecah kerana hebat dan agungnya tanggungjawab suruhan yang ada dalam Al-Quran. Tapi kita hari ni yang dah terima Quran, Quran pun dah dicetak, disusun, diwakaf, tak ada pecah apa pun lagi kita.
Duk macam ni lagi. Sebab apa? Sebab kita belum lagi berinteraksi dengan sebenar-benar interaksi pada Al-Quran. Ada orang dia belajar Quran, belajar baca daripada tak reti sampai reti. Waktu dia mula-mula belajar dengan waktu dia akhir pembelajaran Quran, dia akan boleh buat comparison, perbandingan. Dulu saya, dia boleh cerita orang, dulu saya belajar Quran ni lidah punya kerah. Sebut perkataan apa pun mesti nak keluar lorak kampung sendiri. Lentur-lentur lidah, bolehlah sebut Quran, ayat-ayat Quran tu dengan betul. Nak kata apa? Penatnya lidah nak bersilat, nak baca Quran. Tu baru baca, sebut. Faham belum lagi? Sebab tu kita akan tengok Nabi ni beruban kerana setengah ayat Quran. Sebab apa? Fikir macam mana nak melaksanakan suruhan yang ada dalam tu, ataupun sedia diri untuk menghalang diri kita daripada terbabit, terjatuh pada larangan Al-Quran itu. Okay, jadi ini benda yang kita boleh tengok besarnya Al-Quran. Dia bukan nak menakutkan kita, cuma nak sebut pada kita, hargailah Quran, prioritikan Al-Quran dalam hidup. Ada apa-apa, utamakan Quran dulu sebelum yang lain-lain. Sebab tu dalam hidup kita kena mencipta waktu untuk Quran. Bukan ada waktu lapang baru beri pada Quran. Quran tu jadi waktu utama. Sebab tu saya sangat suka kalau ada setengah-setengah orang, sebelum dia mulakan hari dia baca Quran. Di Kuib ni ada banyak jabatan-jabatan. Saya tak nak cerita jabatan mana, tapi ada satu jabatan yang saya pernah duduk dalam jabatan tu lah sekejap sebelum saya tukar ke jabatan lain. Dia punya ketua bahagian dia sebelum start kerja ni pukul 8.30, dia suruh semua buka Quran, baca 10 ayat. Sebelum pada saya masuk tu, saya tanya, dah biasa buat macam ni? Dah biasa buat macam ni. Ketua bahagian yang mengepalai bacaan tu. Dan dia bukan daripada orang yang pengajian agama, tapi dia cuba untuk create hubungan dia, dan dia tak buat dia seorang dengan Quran. Dia ajak semua staf bawah dia untuk baca kat Quran. Baca, tengok, perhati apa benda-benda poin penting. Cuma saya masuk seminggu sekejap tu, bila saya ada, ketua bahagian tu tak nak jadi kepala lah. Dia bagi kita jadi kepala pula. Okay, cuma nak katanya, saya suka benda tu berlaku. Bagus, maknanya dia memulai harinya. Hari dia nak buat kerja, sebelum datang serabut meeting apa-apa semua ni, dia start dengan yang tu dulu. Itu antara orang yang sikap memprioritikan Quran. Duduk pada jawatan tinggi pun prioritikan Quran juga. Okay. Dalil yang kedua, muka surat 34. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-77 hingga ayat yang ke-80. Allah Ta'ala berfirman, Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Tengok terjemahan dia kata, sesungguhnya itulah Al-Quran yang mulia, yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan, yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara. Kitab maknun ni maknanya penyimpanan Al-Quran sebelum turun kepada Nabi Muhammad itu tersimpan pada tempat yang mulia. Tempat simpan tu mulia dah. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak disentuh Al-Quran itu melainkan golongan yang suci. Ulama tafsir khilaf, siapa golongan yang suci di sini? Pertama, Ibnu Jarir At-Tabari sebut dalam tafsir At-Tabari, dia kata golongan yang suci ini ialah para malaikat yang menjaga Al-Quran yang tersimpan di Lauh Mahfuz tu. Sebab malaikat ni memang suci. Suci segala perbuatannya, sebab dia patuh betul pada perintah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, golongan yang suci di sini bermaksud ialah orang-orang yang suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Sebab tu menjadi khilaf juga di kalangan para fuqaha, bab menyentuh Al-Quran perlukah berwuduk ataupun tidak. Kita tahu sebahagian Syafi'iyah, ulama-ulama mazhab Syafi'i mentarjihkan bahawasanya afdal untuk kita nak pegang Quran ni
kita ada wudu, maknanya bersih daripada hadas besar dan juga hadas kecil. Adapun pandangan-pandangan mazhab-mazhab yang lain, mereka meringankan bab ni, mereka mengatakan hadas kecil boleh pegang Quran juga, boleh baca Quran. Hadas besar je tak boleh. Hadas besar tu kita tengok hampir jumhur para ulama menyebutkan tentang pandangan yang sama, iaitu tak boleh bagi orang yang berhadas besar, orang perempuan yang haid, orang lelaki yang kata apa yang hadas besar ni tak boleh baca Quran. Cuma untuk perempuan haid ni ada sikit pandangan, terutamanya perempuan-perempuan yang terlibat dengan sangat rapat dengan Al-Quran. Contoh, orang-orang yang duduk di institusi pengajian tahfiz ni, ustazah dia yang tasmik pelajar-pelajar dan juga pelajar-pelajar perempuan yang dalam proses hafal Quran ni. Saya dulu di Terengganu ni, kita punya kolej pengajian tu, dia pegang pada pandangan boleh perempuan yang haid pun kena tasmik, kena hafal Quran macam biasa. Kalau tak, dia mengelak sampai 2 minggu tak tasmik, padahal haid dah suci dalam masa seminggu dah kan. Kita bukan nak cek, nak selok lain macam pula, jadi orang boleh buat akta macam-macam pula ni. Jadi kita berpada dengan kata-kata dia. Dia kata saya tak boleh. Cuma nak katanya diringankan untuk golongan tu saja. Bahkan itu yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi pun dalam kitab dia At-Tibyan fi Adab Hamal Quran. Khusus bagi orang yang terlibat dengan pengajian Quran secara bersilibus ni, yang memang hari-hari belik Quran, dia duduk dalam sistem tu. Tapi pandangan ni bukanlah pandangan yang masyhur, tapi melihat kepada realiti. Sebab kita tahu pendidikan sekarang dia ada silibus. Dalam bab tahfiz ni, yang jaga silibus ni ialah JAKIM, dan antara main pusat dia ialah Darul Quran JAKIM. Darul Quran JAKIM Kuala Lumpur Baru tu, itu antara main pusat dia yang jaga produk-produk hufaz di Malaysia ni. Termasuklah kolej-kolej negeri mana-mana pun yang ada buat joint venture dengan JAKIM ni, yang ada diploma tahfiz wal qiraat ke, diploma tahfiz dan bahasa Arab ke apa semua, mereka dah ada 1 sem 5 juzuk, 1 sem 5 juzuk. Kalau setiap bulan datang 2 minggu, macam mana dia nak kejar 1 sem tu bagi habis? Dia jadi penat lah sebab tu. Jadi diberi keringanan. Dia habis belajar nanti lain pula cerita dia. Cuma nak katanya itu ialah dari segi maslahah dia. Okay. Jadi itu ada khilaf di kalangan para ulama. Firman Allah Ta'ala yang ketiga, ayat 31 surah Ar-Ra'd, walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta balillahil amru jami'ah. Allah Ta'ala sebut terjemahan dia, kalau ada bacaan kitab suci yang dengannya gunung ganang terbongkar dari tempatnya, atau bumi pecah belah sehingga mengeluarkan isi kandungan, atau kerananya orang yang mati dapat berkata-kata, bahkan segala urusan tertentu bagi Allah. Allah Ta'ala nak sebut pada ayat ni, kalau ada bacaan yang dengannya gunung pecah, bumi terbongkar, keluar isi daripada bumi, dan orang yang dah mati boleh bangkit bercakap balik, bacaan itu mesti Quran. Nak sebutnya, jawapan Tuhan tak sebut, tapi kita kena hadirkan jawapan tu. Maknanya bacaan yang paling terbaik ialah Al-Quran. Tak ada bacaan apa yang kita boleh utamakan dalam hidup ni melainkan bacaan Al-Quran. Sebab tu Al-Quran ni dia ada adab-adab yang sangat khusus. Bila mana dengar orang baca Quran, kena diam, tak boleh cakap. Sebab tu antara benda yang saya agak terganggu, bila mana ada majlis tilawah, majlis hafazan ni, bawa penonton pergi. Kan? Tahun ni dia buat di Pulau Pinang. Dah habis dah pun, minggu lepas. Cuma saya pernah lah duduk dalam majlis-majlis macam ni, kita tengok ada orang bersembang. Nanti dia akan buat yang antarabangsa. Antarabangsa ni lagi ramai, lagi besar. Biasa buat di PWGC lah biasanya, tak pun di PICC Putrajaya. Dia JAKIM habiskan duit yang cukup banyak untuk buat program ni. Ada orang dia pergi tiap-tiap malam. Biasanya majlis hafazan dan tilawah ni sampai seminggu kalau antarabangsa. Ramai, partisipan dia ramai. Sebab apa pergi? Sebab tiap-tiap malam dia punya cenderahati atas kursi tu lain-lain. Dia nak kumpul yang tu.
Lepas pada tu dia menyembang kawan dia, tak tahu kawan tu baca apa-apa tak tahu. Ini pun teruk punya perangai lah. Okay. Sebab malam ni bahulu, esok karipak yang kecil pula, kan dia letak dalam paket tu. Padahal kalau lapar sangat, belilah kat lain, tak payah main kacau majlis orang baca Quran ni. Cuma nak kata Quran ni dia kena dengar. Dia kena dengar. Sebab tu perbuatan bila mana dengar orang baca Quran sedap, Allah Allah Allah, tak betul. Kan dengar kawan tu bagi makam tinggi, jawab berjawab sampai keluar nak tekak. Seronok, kita pun Allah Allah macam orang nak histeria kat bawah, tak betul. Apatah lagi kau tengok di negara jiran, orang yang baca Quran dengan suara sedap ni, datang seorang selit duit kat tepi-tepi piah dia, songkok dia. Itu dah melampau. Ni bukan konsert nak bagi bunga, nak bagi apa. Itu cara berinteraksi dengan Quran dengan salah. Dengar Quran. Sebab tu Quran ni dia bukan satu bunyi-bunyian yang nak kita pasang dekat kedai, nak bagi nampak inilah kedai orang Islam. Tak betul. Tuan-tuan nak pasang nasyid tak apa, itu ada keringanan. Tapi jangan jadikan bacaan Al-Quran sebagai bunyi-bunyian yang menghiasi ataupun yang berada dalam satu premis, dalam keadaan orang dalam premis tu tak fokus. Jangan buat Quran macam tu. Okey. Daripada hadis kita tengok, ada beberapa hadis yang diletak sini. Antara hadis yang diletakkan ialah hadis yang diriwayatkan daripada Bukhari daripada Uthman bin Affan. Nabi kata, afdalukum au khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling afdal atau terbaik dalam kalangan kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini ialah kelebihan khusus kepada orang yang belajar Quran. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di Arab Saudi, ni di Arab Saudi ialah yang berlaku. Di Arab Saudi ni di dua universiti yang orang Malaysia kita ramai pergi belajar, Universiti Islam Madinah dengan Universiti Ummul Qura di Mekah. Dia ada fakulti Quran. Fakulti Quran ni syarat masuk dia kena dah habis hafal Quran daripada Malaysia lagi, baru boleh masuk. Tak ramai orang yang orang kata apa yang belajar di fakulti Quran. Dulu kita di Perlis ni pegawai takmir Jaid. Ustaz apa nama? Amir apa? Yang Kelantan tu, yang sekarang dah pergi kedutaan di Mesir tu. Amir Khuan. Ustaz Amir Khuan tu salah seorang produk daripada fakulti Quran. Fakulti Quran ni dia ada keistimewaan. Pertama, allowance dia lebih sikit bulanan. Yang tu seronok, memang seronok. Tapi hafal Quran kena bagi habis. Saya ingat ustaz saya waktu tasmik Quran ni, dia antara orang-orang Malaysia yang awal belajar di Universiti Ummul Qura pada fakulti Quran. Antara kemuliaan yang kerajaan Saudi bagi pada dia ialah salah seorang daripada orang yang boleh menyertai upacara membersih Kaabah bersama dengan pemimpin-pemimpin besar. Ini diberi pada ahli Quran saja. Fakulti lain tak dapat. Dia ceritalah. Dia cerita itu kelebihan yang diberikan kepada ahlul Quran. Itu kelebihan dunia. Cuma nak katanya dia ada kelebihan. Macam kita di Kuwait lah, fakulti Quran Sunnah ni dia ada benda tu. Dan kita pun memang cuba nak apply benda yang sama. Nak bagi advantage yang lebih sikit. Okay. Cuma nak katanya ialah Nabi sebut ahlul Quran ni dia lebih. Dia lebih pada orang lain. Kemuliaan yang Allah Ta'ala beri pada dia. Kemuliaan yang Allah Ta'ala beri pada dia. Hadis yang seterusnya, muka surat 35. Sabda Nabi lagi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim dalam As-Sahihain daripada Abu Musa Al-Ash'ari. Nabi kata, ta'ahadul Quran fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu wa ashaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Kata Nabi. Terjemahan hadis tu, Nabi kata, ta'ahadul Quran, sentiasalah memperbaharui janji kamu dengan Quran. Tu terjemahan literal dia. Maksud dia ialah sentiasa baiki hubungan kita dengan Quran. Ta'ahad ni maknanya ikat janji dengan Quran. Semakin hari semakin rapat, semakin hari semakin rapat. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Kata Nabi, demi jiwa yang berada di tangannya, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, Quran itu lebih liar berbanding unta yang diikat bila mana dia terlepas. Unta ni bila mana dia terlepas,
dia sukar untuk patah balik. Tapi dia boleh patah balik, tapi dia lambat, dia ambil masa. Tambah-tambah dia terasa dengan Tuhan dia. Itu memang sifat unta. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu melihat bagaimana unta diciptakan? Salah satu keajaiban unta ni, memori dia kuat, ingatan dia kuat. Dia ingat orang buat jahat dekat dia. Dia ingat di mana tempat dia dipelihara. Sebab tu unta dia sesat tara mana pun, Waze dengan map dia okey, tak perlu update. Datanglah iOS tara mana pun, Android tara mana pun, dia boleh ingat. Cuma dia tak balik sebab apa? Dia terasa dekat Tuhan tu. Ambil masa sikit. Dan dia sangat kuat cemburu. Unta ni dia cemburu kuat. Dia macam Quran. Quran, bila mana kita madukan Quran dengan benda lain, dia nak lari. Itu perumpamaan Nabi buat. Bila mana kita banyak baca benda lain, Quran pun tak nak duduk kita. Tapi kalau kita baca dia banyak, kita belai dia banyak, kita banyak memberi masa pada dia, dia nak duduk kita. Bukan setakat dia duduk, dia beri something pada kita. Sebab tu para ulama menyebut, bila mana dia rasa hari sempit, hari yang sempit, buat kerja tak selesai, banyak benda-benda sangkut, mereka akan beri masa pada Quran. Maka Allah Ta'ala akan buka kelapangan demi kelapangan, kelapangan demi kelapangan. Itu kehebatan dan fadilat Al-Quran. Hadis seterusnya, sabda Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, juga daripada Abdullah bin Umar, la hasada illa fitnatain. Kata Nabi, tiada hasad dengki yang baik melainkan pada dua. Maknanya semua hasad dengki buruk kecuali dua jenis hasad ni. Rajulun atahu Allahu fi hadzal kitab, iaitu satu orang yang Allah Ta'ala beri pada dia Al-Quran. Dia belajar, dia faham, dia tekuni Quran. Faqama bihi ana al-laili wan nahar. Lalu dia berdiri membaca Al-Quran siang dan malam. Maknanya dia beribadah dengan Quran. Orang macam ni kamu nak hasad dengan dia, silakan. Dalam bahasa Arab, perkataan lain yang satu makna dengan hasad positif ni dia panggil ghibtah. Ghibtah ni ialah hasad positif. Kita tengok dia, kita nak pada diri kita. Tapi bukan kita maki dia macam kawan tadi tu. Tak puas hati Qaradawi pergi maki pula. Dia tak popular, tak jadi tokoh mahijrah negeri mana-mana ni. Dia pun kata kawan tu, tuan-tuan, saya ada tengok video Dr. Yusof Qaradawi ni, dia cerita tentang dia dipenjara oleh satu rejim kerajaan dengan sebab dia ni terlalu laut menentang kezaliman pemerintah. Dia dipenjara oleh kawan-kawan dia yang satu perjuangan dengan dia. Dan dalam penjara tu dia cerita tentang bagaimana perasaan bila mana pengawal penjara ni, warden penjara ni benarkan semua ni yang kena tangkap ni salat jemaah beramai-ramai di dataran penjara. Tuan-tuan boleh cari video dia. Menangis Dr. Yusof Qaradawi dalam video tu. Dia kata waktu dia salat pada waktu tu, dia membacakan beberapa ayat akhir daripada surah Ali Imran. Ayat-ayat akhir surah Ali Imran dan surah An-Nisa ni banyak cerita tentang kepahitan, pahit maun perjuangan, doa-doa yang baik, doa-doa orang yang awal pada kita. Dia kata waktu salat maghrib masa tu, dibaca doa-doa tu, rasa satu kekuatan yang luar biasa. Selesai salat, dia minta satu orang tokoh, saya tak ingat nama apa sebab video tu pun dah lama saya tengok. Tokoh ni pun tokoh perjuangan juga lah. Diminta untuk beri tazkirah. Dia kata tiada tazkirah melainkan bacaan yang telah dibaca oleh imam tadi. Tengok solat macam tu, itulah salat jemaah yang terakhir dibenarkan oleh penjara. Lepas pada tu tak boleh buat. Sebab apa? Kekuatan lain macam, aura dia lain macam. Yang macam ni kita nak kata sewel, tak ada. Kita buat apa pada agama? Saya pergi lalu azan dulu, lepas tu kita sambung sikit. Okey, kita sambung sikit lagi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim tadi, daripada hadis Abdullah bin Umar, Nabi kata tidak boleh hasad melainkan pada dua kelompok. Satu orang yang dapat Quran, dia amal, dia qiyam Quran tu, dia amal Quran dalam hidup dia. Yang ni kita kena hasad supaya kita dapat sama macam dia ataupun lebih lagi.
Lelaki yang kedua ataupun orang yang kedua, wa rajulun atahu Allahu mala fahuwa yatasaddaqu bihi ana al-laili wan nahar. Yang kedua ni ialah orang yang Tuhan beri rezeki pada dia dan dia bersedekah rezeki yang dia dapat siang dan malamnya. Maknanya dia tak makan seorang, dia infak pada orang, dia bantu orang lain. Jadi ini ialah dua kelompok manusia yang kita boleh nak hasad pada dia dalam rangka untuk mengejar macam dia orang juga buat. Yang terakhir untuk menutup cabang iman kita yang ke-19 ni ialah hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim daripada Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama. Allah Ta'ala telah mengangkat satu golongan dengan kitab ini. Satu golongan dengan kitab ini. Wa yad'u bihi akharin. Dan Allah Ta'ala meletakkan, menghina golongan-golongan yang lain. Memang hakikatnya orang yang terlibat dengan Quran, Allah Ta'ala muliakan di mana tempat dia berada. Tuan-tuan tengok orang-orang yang pakar dalam bidang Quran, apa-apa saja, pakar bacaan, pakar tajwid, pakar tarannum, pakar tafsir ke apa, duduk di mana-mana tempat, Allah Ta'ala muliakan dia. Tak ada pernah kita tengok orang-orang yang macam ni tak cukup makan ataupun berpeleseran. Tuan-tuan tengok ada satu orang, dia ni keturunan daripada Rohingya. Tapi kalau tuan-tuan tengok muka dia tak macam Rohingya dah kot. Nama dia Sheikh Abdul Wali Al-Arakan. Saya selalu dengar bacaan Quran dia. Dia ni jadi imam di merata tempat, tapi biasanya video dia antara dua negara ni lah, UAE dan Qatar. Dia ni orang Arakan. Arakan ni tu maksudnya Arakan, Rohingya tu, bangsa Arakan. Selain pada tu Imam Masjid Nabawi Syekh Muhammad Ayyub, ni orang Rohingya. Muka dia pun muka masih lagi muka Melayu ni. Dan juga Al-Huzaifi yang masih hidup sekarang. Ini ialah orang-orang yang bukan asal daripada penduduk situ, tapi dimuliakan kerana apa? Kerana Quran. Di Terengganu terkenal satu orang, nama dia Haji Ali, tapi dah meninggal apa? Almarhum lah. Tuan-tuan mungkin pernah dengar nama Hafaz Ali apa semua zaman-zaman Al-Quran, Akademi Al-Quran, saya tak silap. Tapi dia ada ramai anak-anak dia yang duduk dalam bidang Quran ni. Tirmizi bin Haji Ali apa semua ni. Ini anak-anak Haji Ali di Terengganu, semuanya pakar Quran, yang duk menang juara-juara tilawah Quran ni lah. Tirmizi, saya tak ingat sangat. Ada seorang tu belajar dengan saya di Terengganu sekali. Cuma dulu kalau tuan-tuan ingat kan, di Selangor ni, di Banting Selangor, orang selalu angkat anak-anak Siddiq, Haji Siddiq yang main badminton tu. Tapi di Terengganu ni dia ada anak-anak Haji Ali, semua bidang Quran. Dan dia bukan orang Malaysia, dia orang Kemboja pelarian yang datang. Orang Kemboja ni kan ramai. Dia orang duduk di satu pulau di Terengganu ni, kemudian dia orang bertebar. Salah satunya di satu kawasan di Dungu ni, nama dia Kampung Cik Lijah. Tu semua orang Kemboja semua. Tapi Allah Ta'ala muliakan kerana mereka dengan Quran. Mereka hidup dalam keadaan pelarian, peringkat awalnya sekarang lagi kaya daripada orang negeri tu lagi. Siap jual emas apa, tapi Quran tu dekat. Quran tu dekat. Okay. Jadi itu dari segi keduniaan. Cuma kita nak ialah kemuliaan di akhirat, iaitu Allah Ta'ala memuliakan kita dengan Al-Quran ni. Jadi antara bentuk iman, cabang iman ialah memuliakan Quran. Rasa nak dekat diri dengan Quran, rasa nak berkhidmat pada Quran, nak beri diri kita pada Quran. Itu ialah tanda-tanda orang yang ada iman. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. InsyaAllah kita akan sambung pada cabang-cabang iman yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.